Salam sejahtera kepada semua. Kami dari kumpulan 5 MPU 3192 akan menerkai dengan lebih dalam lagi mengenai pembinaan masyarakat majmuk di Malaysia. Dan topik yang menjadi pilihan kami ialah kepelbagaian adab melahirkan masyarakat majmuk. Menurut sejarah, Melaka dahulunya telah dikenali sebagai tempat tumpuan perdagangan dan kemasyhurannya telah menarik pelbagai pendatang asing termasuklah India, China dan lain-lain. Hal ini telah menyebabkan pertempuran peradaban merentas benua dan ianya telah menjadi pemangkin kepada asas kewujudan peradaban majmuk di negara kita. Saya akan menerangkan tentang kepelbagaian adab bagi peradaban Melayu. Peradaban Melayu bermula daripada interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua yang berlaku di Melaka. Inilah yang menjadi pemangkin kepada asas kewujudan peradaban majmuk. Pada kurun ke-15, Melaka menjadi pusat tumpuan perdagangan di gugusan Kepulauan Melayu. Kemasyhuran Melaka telah menarik kedatangan para saudagar dari benua asing seperti India, China, dan Timur Tengah. Kedatangan pedagang asing serta pendakwah agama telah membuka ruang interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua. Mereka bukan sahaja belajar dan memahami budaya masyarakat Melayu, tetapi mereka turut memperkenalkan budaya dan cara hidup mereka kepada masyarakat tempatan. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang kepelbagaian adab di Malaysia yang kedua, yaitu peradaban India. Hubungan India dengan rantau Asia Tenggara telah bermula sejak kurun kedua Masihi lagi. Peradaban India merupakan salah satu pengaruh besar yang telah membina masyarakat majmuk di negara kita. Ini termasuklah dari segi agama dan kepercayaan. Menurut kajian melalui mohor, patung dan bahan tembikar yang ditemui membuktikan bahawa masyarakat lembah Indus mempunyai agama dan kepercayaan tersendiri. Agama di tamadun India boleh diklasifikasikan kepada beberapa agama. Antaranya ialah agama Hindu, agama Buddha, agama Jaina dan agama Sikh. Secara literal, tamadun India meninggalkan pengaruh yang besar kepada tamadun Malaysia melalui penyebaran agama. Secara khususnya adalah agama Buddha dan agama Hindu yang banyak dianuti oleh masyarakat di Malaysia pada zaman kini. Seterusnya, peradaban India juga mempengaruhi sistem pemerintahan dan undang-undang di Tanah Melayu. Misalnya, konsep Deva Raja telah diamalkan dalam institusi beraja sejak zaman pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Walaupun konsep ini jelas bercanggah dengan fahaman ajaran Islam yang ada di Malaysia, namun demikian konsep daulat masih diamalkan di negara kita dan tidak lupa juga kita masih menggunakan peralatan alat-alat kebesaran di mana turut diamalkan oleh tamadun India seperti ketur, cap mohor, tombak dan perhiasan berwarna kuning yang masih kita amalkan hingga ke saat ini. Selain itu, dari segi adat istiadat, adat melegang perut dan adat berinai juga masih diamalkan sehingga kini, di mana ia merupakan adat tamadun Hindu yang diikuti oleh masyarakat Melayu. Akhir sekali adalah dari segi kesenian. Seni tarian merupakan aspek kebudayaan kaum India di Malaysia. Muzik di India terbahagi kepada dua, iaitu tradisi muzik Hindustan di utara dan tradisi muzik Karnataka di selatan. Antara contoh tarian kaum India yang pernah dan masih diamalkan ialah tarian Bharatanatyam dan tarian Kathak. Justeru peradaban India ini telah banyak menyumbang kepada pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Assalamualaikum. Buat pengetahuan anda, hubungan Cina dengan alam Melayu telah wujud sebelum tahun Masihi sejak zaman dinasti Han. Sejak itu, terdapat banyak sumbangan dan pengaruh peradaban masyarakat Melayu. Pengalaman dan takdir sejarah ini telah membentuk masyarakat majmuk Malaysia pada hari ini. Salah satu pengaruh peradaban Cina di Malaysia ialah wujudnya komuniti Baba dan Nyonya. Kaum peranakan Baba dan Nyonya mempunyai persamaan dengan kaum Melayu terutama dari segi bahasa, makanan dan budaya. Cara masakan Baba Nyonya juga dipengaruhi resepi orang Melayu.
Seperti masyarakat lain juga, masyarakat Cina mengekalkan adat mereka sejak zaman dahulu. Contohnya, semasa mengunjungi rumah orang-orang Cina, tetamu hendaklah duduk di sebelah kiri rumah sebagai tanda penghormatan kepada tuan rumah. Selain itu, semasa berlakunya kematian dalam kalangan orang Cina, pelawat seharusnya memakai pakaian berwarna muram seperti hitam dan kelabu sewaktu pergi ke rumah orang mati. Saya akan membentangkan mengenai pengaruh peradaban dari Timur Tengah. Pengaruh utama peradaban dari Timur Tengah ialah pengembangan agama Islam. Terdapat teori yang menyatakan bahawa Islam dibawa terus dari semenanjung Tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Teori ini telah dinyatakan oleh John Crawford dan seterusnya disokong oleh Neiman dan Hollander. Kerajaan Islam pertama di alam Melayu bermula di Perlak pada tahun 840 Masihi. Hal ini diikuti dengan Samudra Pasai, seterusnya Melaka, Sulu, dan lain-lain. Pasai telah menjadi pusat pengajian dan penyebaran agama Islam pertama di Kepulauan Melayu, manakala Melaka pula menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam. Peradaban Melayu telah menyerap unsur dan tradisi tamadun Islam yang akhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu Islam tahap dunia di Melaka, Patani, Aceh, dan juga Johor Riau Lingga. Kemasukan pengaruh Timur Tengah telah menghakis pengaruh peradaban India sebelum ini dengan mengubah pegangan agama, kepercayaan, pemikiran, cara hidup, sistem pemerintahan, perundangan, dan pelbagai lagi. Namun begitu, pengaruh peradaban India tidak sepenuhnya hilang, tetapi diadaptasi bersama dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Adab yang telah saya pilih adalah Inggris, di mana ianya telah mempengaruhi pembentukan masyarakat mazmuk di Malaysia. Antara faktor dan adab Inggris yang telah dibawa ke Malaysia adalah sistem pentadbiran Inggris, di mana Inggris telah memperkenalkan sistem pentadbiran pada tahun 1874 bermalamat untuk mengutip pungutan cukai secara teratur dan menjaga keamanan melalui undang-undang. Pada tahun 1886, negeri-negeri Selat juga telah ditubuhkan untuk menggabung Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Setelah itu, pada tahun 1896, negeri-negeri Selat Melayu Bersekutu juga telah ditubuhkan untuk menggabung Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang. Pada tahun 1909, negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu pula telah ditubuhkan untuk menggabung Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Inggris juga telah memperkenalkan dasar desentralisasi pada tahun 1909 bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dalam pentadbiran di Tanah Melayu dan menjadi rujukan kepada pentadbiran Malaysia pada hari ini. Pada tahun 1602, Belanda telah menubuhkan syarikat Hindia Timur Belanda untuk menguasai perdagangan rempah. Selain itu, Belanda juga cuba menguasai perdagangan kain di India dan biji timah di negeri-negeri Melayu. Pusat utama bagi Belanda pada waktu itu ialah Betawi yang sekarang dikenali sebagai Jakarta di Indonesia. Pada tahun 1641, Belanda menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan Kerajaan Melayu Johor. Penjajahan Belanda tertumpu di Melaka selama 183 tahun dari 1641 sehingga 1824. Kegiatan Belanda di Melaka hanyalah untuk menyekat kapal-kapal dagang yang datang untuk berdagang di Melaka supaya pergi berdagang di Betawi. Pada tahun 1824, penjajahan Belanda berakhir dengan Perjanjian Inggris-Belanda atau dikenali sebagai Perjanjian London. Walaupun Belanda telah menjajah selama 183 tahun, penjajahan ini tidak banyak meninggalkan kesan terhadap peradaban Melayu. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang pengaruh peradaban Barat dari segi dan perspektif Portugis. Portugis datang ke Melaka dan pada masa itu, Melaka merupakan di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Dan Portugis datang ialah untuk menguasai perdagangan dan mengembangkan agama Kristian. Dan pada tahun itu, ia tertumpu di Melaka secara spesifik, iaitu dari tahun 1511
hingga 1641, iaitu selama 130 tahun. Kesan utama ialah kewujudan masyarakat Serani, dalam arti kata lain, perkahwinan campur. Portugis juga memperkenalkan sistem tulisan Rumi. Tulisan ini merupakan tulisan yang sering kita guna pada masa kini. Selain itu juga wujud pinjaman perkataan seperti jendela, almari, garfu, tuala, palsu dan pelbagai lagi. Kedatangan Portugis juga telah membawa keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Datangnya Portugis ke Melaka bermulalah kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka pada masa itu. Penjajahan juga mula merebak di sekitar tanah Melayu. Dan kejatuhan Melaka membawa kemunculan Kerajaan Melayu Riau yang wujud pada masa itu. Jadi pada hari ini saya akan mengupas satu topik daripada topik 5, iaitu peradaban globalisasi. Seperti yang kita selalu dengar, iaitu era dunia tanpa sempadan. Ianya telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara menerusi, pertama, pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan. Yang kedua, perkembangan teknologi maklumat dan informasi, termasuklah internet, komputer dan smartphone. Yang ketiga, penggunaan media sosial yang berleluasa, contohnya Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dan lain-lain lagi. Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan, menentasi bidang politik, ekonomi, sosio-budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Menurut akhbar daripada Astro Abani yang telah menyatakan bahawa jumlah pengguna internet di negara ini menunjukkan peningkatan kepada 25.08 juta pengguna, mewakili 79% penduduk Malaysia. Daripada jumlah berkenaan, 75% menggunakan perkhidmatan media sosial dan memperuntukkan purata 3 jam sehari di laman sosial yang dikeluarkan Hotsuite dan We Are Social. Laporan berkenaan turut mendedahkan jumlah pengguna internet meningkat 9% berbanding tahun lalu, menjadikan Malaysia merupakan negara ke-9 dunia yang paling aktif di dalam laman sosial. Malaysia juga berada di tangga ke-5 dunia dari segi penggunaan e-dagang, terbanyak dengan 40% penduduk Malaysia pernah mengadakan transaksi atas talian. Kesimpulannya, gabungan peradaban yang bercampur telah membentuk satu peradaban yang beridentikan Malaysia. Misalnya dari peradaban rentas benua yang berlaku di Melaka, kegiatan penyebaran agama Hindu dan Buddha, tradisi hubungan baik dengan kerajaan China yang membuka ruang jaringan yang luas dalam penyerapan peradaban, peradaban Timur Tengah yang melalui penyebaran agama Islam, peradaban Barat dengan penyebaran agama Kristian. Walaupun pelbagai pengaruh dan ajaran agama diperkenalkan, peradaban yang ada yang telah muncul sebelumnya tidak sepenuhnya hilang, tetapi cuma diadaptasikan disesuaikan dengan ajaran agama yang ada. Pada fasa kemerdekaan 1957, pembinaan peradaban yang beridentikan Malaysia telah cuba untuk mewujudkan negara bangsa yang pada mulanya dengan pembinaan negara dan disusuli dengan pembinaan bangsa. Dalam pembinaan bangsa, ia merupakan usaha dalam mencapai solidariti dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Kemasukan pedagang dari India, China, Timur Tengah telah meluaskan lagi pelbagai varieti jaringan peradaban di tanah Melayu. Kemudian disusuli dengan kemasukan penjajah Barat yang membawa kepada jaringan peradaban yang baru dan pelbagai. Oleh itu, kita sebagai rakyat di dalam satu bumbung, pelbagai kaum dan bangsa seharusnya kenal akan agama dan adat setiap daripada kita, kerana kita sebagai masyarakat
mempunyai tanggungjawab dalam mengekalkan hubungan erat sesama kita untuk keharmonian yang berkekalan. Sekian dari kami. Terima kasih.